Salam sejahtera. Pilihan Raya Negeri Sabah sudah bermula. 60 hari lagi pilihan raya akan diadakan. 60 hari lagi wajib ada undian. Hari ini kita mau cerita siapa bakal menang dalam pilihan raya ini. Banyak netizen yang setuju kalau kita cakap warisan akan menang. Tapi ramai juga netizen yang kata warisan tak akan menang, JRS yang akan menang. Tapi pada masa yang sama, ada juga yang marah. Mereka kata Pakatan Harapan yang akan menang bersama Barisan Nasional. Persoalan ini akan menjadi tanda tanya sampailah pilihan raya yang akan datang. Baiklah, hari ini kita mau cakap dulu. Kalau warisan yang menang apa jadi? Oke lah. Ada yang kata warisan boleh menang sehingga 40 kerusi daripada 73 kerusi yang bertanding. Kalau saya tak silap ada 73 atau 72 kerusi yang bertanding di Sabah, yang akan dipertandingkan di Sabah. Kalau warisan menang 40 kerusi saja, sebab pilihan raya yang lepas, warisan memenangi, kalau saya tak silap, menang 23 kerusi. Paling banyak kerusi dimenangi berbanding parti-parti yang lain. Tetapi warisan kalah apabila Parti Gabungan Rakyat Sabah bergabung membentuk kerajaan dipimpin oleh Haji Jinor. Jadi jika dilihat pada statistik yang lama, besar kemungkinan warisan akan menang dan akan menjadi kerajaan jika mereka dapat membentuk gabungan atau boleh mencuri gabungan yang lain. Apakah naratif yang mungkin akan dimainkan oleh warisan bagi memancing parti yang lain supaya bergabung dan bekerja sama dengan warisan? Salah satu daripadanya ialah STA dan juga PBS. Jika STA dan PBS menyokong warisan secara tidak langsung, boleh kata warisan bakal menjadi pemerintah di Sabah. Jadi, apakah natijahnya, apakah kesannya jika warisan menang? Kesannya tentulah pelbagai kesan. Apa pula komen anda? Apa pendapat anda kalau warisan yang menang di Sabah? Apa yang akan jadi dengan Sabah? Tinggalkan komen anda. Saya akan kongsikan dengan anda semua apa jadi kepada Sabah kalau warisan menang. Sebelum itu, saya kongsikan dulu dengan anda semua. Ini ialah terapi imun Transfector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan penyakit bersarang dalam tubuh badan kita. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, jadi seimbang dan jadi bijaksana, kita sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita lah yang menjadi kuat, bijaksana dan seimbang melawan semua jenis penyakit, menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Mungkin ini jawaban kepada doa anda selama ini. Saudara, kalau kita mau cakap warisan menang di Sabah, apa kesannya? Tentu ramai orang yang trigger, ramai orang yang tiba-tiba marah. Ada juga yang marah dengan warisan sebenarnya. Ramai yang juga tidak suka, tapi ramai juga yang suka. Saya, kalau anda tanya saya suka atau tidak, semua parti politik saya suka. Cuma yang saya tidak suka ialah ahli-ahli politik yang bohong, ahli-ahli politik yang penipu, ahli-ahli politik yang makan rasuah, ahli-ahli politik yang salah guna kuasa, ahli-ahli politik yang pemalas, yang tidak bekerja dan hanya pandai bercakap. Itu yang saya tak suka. Semua parti politik wajib kita sokong kalau itu bagus. Jadi, kalau parti warisan menang, apa jadi? Pertama, sudah tentu satu-satunya calon ketua menteri daripada warisan ialah Safi Afdal. Tiada lain, tiada bukan, tiada lagi kedua. Jadi, natijahnya cukup jelas. Kalau warisan menang, tiada lain yang akan dilantik jadi ketua menteri, yaitu Tuan Safi Afdal. Dan timbalan ketua menteri dikatakan yang mungkin akan menjadi timbalan ketua menteri ialah seorang adun daripada kota Belud, yaitu Inansira. Kalau saya tak silap itu nama dia lah. Kamu tolong tulislah sendiri. Jadi apa pula lagi komen anda semua? Apa kesan kalau warisan menang di Sabah? Tinggalkan komen anda. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini perkembangan terkini tentang isu Kampung Sungai Baru. Akhirnya Sultan Selangor tampil memaklumkan, ambil maklum berkait dengan perkara ini dan telah pun membaca kenyataan Amrin Buang.
Sultan Syarafuddin Idris Shah mengambil maklum dan sudah membaca kenyataan yang dikeluarkan bekas pengerusi Perbadanan Pembangunan Kampung Baharu PKB Tan Sri Amri Buang pada Rabu lalu berkaitan status tanah dan isu pembangunan di Kampung Sungai Baru di Kuala Lumpur. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah sudah disembah maklum dan membaca kenyataan media bertarikh 1 Oktober 2025 yang dikeluarkan oleh Tan Sri Amrin Buang berhubung kait dengan Kampung Baharu dan isu pembangunan di Kampung Sungai Baru menurut hantaran di laman Facebook Selangor Royal Office hari ini. Amrin yang juga ahli dewan di Raja Selangor adalah anak jati Kampung Baharu serta pernah berkhidmat sebagai Ketua Audit Negara. Kenyataan dikeluarkan pada 1 Oktober lalu turut dikepilkan dalam hantaran oleh Selangor Royal Office. Kenyataan beliau menyusul kira-kira 2 minggu selepas Sultan Syarafuddin menitahkan pembangunan di Kampung Baru dikendalikan secara teliti dan berhemah dengan memberikan keutamaan kepada kepentingan orang Melayu. Sultan Selangor menegaskan baginda tiada halangan jika kawasan Kampung Baru hendak dibangunkan seiring dengan peredaran zaman. Bagaimanapun baginda bertitah, syarat-syaratnya harus jelas dan berpihak kepada orang Melayu, serta dalam setiap butir pertimbangan dilakukan semua pihak berkaitan sejarah, asal penubuhan dan warisan kawasan Kampung Baru harus diambil kira. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Terapi imun ini mengajar, mendidik dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita dan menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Mungkin ini jawapan yang Tuhan hantar untuk Anda hari ini. Saudara, Baginda Sultan juga menekankan bahawa Kampung Baru adalah simbol kebangkitan orang Melayu sejak tahun 1900 sekaligus memainkan peranan penting kepada kelangsungan dan maruah orang Melayu di Kuala Lumpur. Justru titah baginda sebarang keputusan atau usaha pembangunan di kawasan itu harus mengambil kira kepentingan orang Melayu untuk waktu ini dan juga untuk jangka panjang. Menerusi kenyataan Amrin, antara lain berpandangan bahawa tanah seluas 16.31 hektar di sebelah kanan tebing Sungai Klang itu termasuk di bawah definisi pewartaan pada 16 Februari 1932 MAS. Selepas tanah Kampung Baru dikurniakan oleh almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah pada 12 Januari 1900, kerajaan negeri kemudian meluruskan Sungai Klang yang melintasi Kampung Baru. Kini Kampung Sungai Baru dalam keadaan asalnya yang bengkok-bengkok bagi mengelak banjir yang menyebabkan terbitan tanah baharu seluas 16.31 hektar selepas projek meluruskan sungai disiapkan. Dalam masa sama, tanah lebihan yang terbentuk itu kedudukannya terletak di sebelah tebing kanan Sungai Klang, sekaligus termasuk di bawah definisi perwataan tanah MAS sebagai the right bank of Klang River, katanya dalam satu kenyataan. Sehubungan itu, Amrin berkata tanah Kampung Sungai Baru itu boleh diklasifikasikan sebagai tanah MAS yang mengambil kira hasrat Sultan Selangor ketika itu agar orang Melayu memiliki tanah dan penempatan di pusat bandar Kuala Lumpur. Malah tegasnya sekarang adalah masa sesuai Kerajaan Persekutuan
membetulkan semula keadaan dengan memastikan tanah itu diwartakan sebagai tanah MS bagi tujuan penempatan orang Melayu. Bersesuaian dengan situasi semasa dan demi menjaga hak kepentingan orang Melayu, kedudukan tanah itu sangat strategik dan bernilai tinggi jika pembangunan dilakukan dan penjualan terbuka kepada orang bukan Melayu, maka orang Melayu tidak akan mampu untuk membeli dan memilikinya, katanya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat, dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shokz Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.